Okay, so kita hari ini masih ada dalam taburan normal, khasnya taburan normal piawai ya. Okay, so apa yang awak belajar pada hari Selasa ialah cikgu bagi skor itu kepada kamu. Okay, cikgu kata Z itu kena lebih daripada berapa, kena kurang daripada berapa. Lepas tu cikgu tanya apakah kepalang kalian dia. Okay, maksudnya ialah kalau cikgu wakilkan dalam gambar raja ini, apa yang kita belajar pada hari Selasa ialah, okay, cikgu sudah bagi nombor ini kepada awak dan cikgu sudah bagi awak kawasan berlorek dia. Sama ada mungkin sebelah sini ataupun sebelah sini, suka hati cikgu lah. Okay? Dan lepas tu cikgu tanya apakah kepalang kalian dia. So kalau kamu masih ingat ciri-ciri graf, awak fahamlah bila awak tengah cari kepalang kalian dia, sebenarnya awak tengah cari luas rantau. So kawasan berlorek ini, kawasan berlorek ini ialah merupakan nilai yang awak dapat dalam kalkulator tu. Nilai kepalang kalian awak. Nilai kepalang kalian awak. Yang nilai yang awak tekan P 2.3, PR 0.4 ialah nombor yang berada di sini. So hari Selasa yang kita belajar ialah cikgu bagi nilai skor, dan untuk piawai kita panggil dia skor Z. Cikgu bagi skor Z kepada kamu. Kamu pergi cari apakah kepalang kalian dia. Dengan gunakan kalkulator lah. Kalau kalkulator hitam, awak gunakan P ataupun R ikut kesesuaian. Kalau kalkulator warna putih, awak pergi kepada normal CD. Awak pergi kepada normal CD, lepas tu awak pilihlah lower tak apa yang sesuai, awak boleh dapat nilai kepalang kalian dia. Dan apa yang kita akan belajar hari ini pula ialah proses yang terbalik. Kali ini cikgu bagi nilai kepalang kalian kepada kamu. Cikgu bagi nilai kepalang kalian kepada kamu dan cikgu tanya apakah jawapan ini. Proses yang terbalik, cikgu bagi kepalang kalian kepada kamu, cikgu tanya apakah nilai skor dia lah. Apakah skor Z dia lah. So sebelum kita pergi kepada nak buat benda ini, kita ulang kaji sikit balik ciri-ciri graf yang awak perlu tahu sebab ini penting untuk awak tahu nanti nak tahu apakah nilai ini. Okay, so seperti yang cikgu sudah terangkan sebelum ini, so kalau graf taburan normal dia ialah bentuk loceng dan simetri di tengah-tengah. Okay, dan bawah ini ialah mean kita. So kalau kamu masih ingat untuk normal piawai, okay, tanya kamu pula. Untuk normal piawai, apakah mean kamu? Ini? Ingat lagi tak? Normal piawai apakah mean? Sorry? Dini pergi tandas. Oh, okey. Okay, tak apa. Auni? Ingat tak berapa mean untuk taburan normal piawai? Dia kan standard untuk taburan, berapa? Kosong. Kosong. Kalau kamu masih ingat ada dalam nota cikgu, normal piawai mean dia mesti kosong, sisian piawai dia mesti 1. Okay, so tempat ini ialah kosong, tempat ini ialah kosong. So kamu kena faham untuk graf taburan normal, okay, dia simetri di tempat tengah-tengah ini. Waktu itu bawah ini ialah kosong lah. Okay, bawah ini ialah kosong. Okay, lepas tu ayat kedua kata mean ini bahagikan ruas rantau ini kepada dua bahagian yang sama. Kemudian D pula kata ruas rantau di bawah lengkung itu mewakili kepalang kalian. I kata pula jumlah luas rantau di bawah lengkung adalah sama dengan jumlah kepalang kalian bagi semua kesudahan ialah 1 unit. So maksudnya cikgu gabungkan C dan I dulu. Bukan C dan I, D dan I. Okay? Cikgu gabungkan maklumat D dan I, kamu kena fahamlah luas di bawah loceng ini, mewakili kepalang kalian. Dan kita tahu kepalang kalian paling besar ialah 1. So maksudnya jumlah luas ini itu kawasan merah yang cikgu lorek dengan kawasan ungu yang cikgu lorek ini, jumlah luas mereka ialah 1 unit. Lepas tu kita tengok pula ayat kedua ini. Okay. Ayat kedua ini kata mean membahagikan ruas rantau ini kepada dua bahagian yang sama. Okay. Maka cikgu nak tanya berapakah luas kawasan ini? Yang cikgu lorek hijau saja. Itu di sebelah kiri pasi simetri awak. Seluruh dia ialah 1. Pasi simetri bahagi dia kepada dua bahagian yang sama. Maka kawasan hijau ini berapakah luas dia?
Diana? Semua ialah satu. Dia bahagi kepada dua bahagian yang sama. So bahagian hijau ini, berapa luas dia? Diana? Boleh? Luas seluruh graf ini, ya 1/2 ataupun kita kata 0.5. Sebab dia membahagikan dia kepada dua bahagian yang sama kan. So automatiknya ini ialah 1/2, ini juga 1/2 lah. Ataupun awak boleh tulis dalam nombor perpuluhan 0.5, 0.5. Tak kisahlah. Boleh? So itu yang awak perlu tahu tentang ciri ini. Sebab nanti kita akan tengok soalan. Awak perlu tahu ciri-ciri ini baru boleh jawab soalan. Baru boleh jawab soalan. Okay. So cikgu pergi ke bawah. Okay, so apa yang kita belajar sebelum ini ialah macam ini kan. Okay, cikgu bagi. Apakah kepalang kalian kalau Z lebih besar daripada, okay, contohnya 2.14. Okay. Lepas tu mungkin cikgu tanya lagi, apakah kepalang kalian kalau, sorry ya, cikgu sepatutnya tulis di sini. Apakah kepalang kalian kalau Z kurang daripada 3.12? Hatilah cikgu bagi soalan. Okay, apakah kepalang kalian Z lebih besar ataupun sama dengan? Okay, so untuk lebih besar ataupun sama dengan sebenarnya dari segi pengiraan tak ada beza lah. Tak ada beza, sama je. Okay, katakan cikgu bagi negatif pula. Apa dia? Sorry. Okay, cikgu bagi pula negatif 0.12 contohnya. Okay, P. Okay, kali ini pula nak lebih kecil. Okay, negatif juga. Negatif 1.25. Okay, cikgu minta kamu pakai kalkulator kamu bagi saya jawapan. Cikgu bagi nama, awak cari ya. Okay, Eddie bagi saya ini. Husna bagi saya ini. Okay. Khairul bagi saya ini. Siapa pula? Ama bagi saya ini. Okey, jawapan. Sebut nama baru bagi jawapan. Cik, yang saya punya tu nombor apa je? Saya tak nampak skrin. Beliau. Okey. Semua orang skrin blur ke? Okey sikit. Semua orang lain nampak blur juga ke hari ini? Kejap blur, kejap tak. Oh iya kak. Sebab tadi ada kata kejap cikgu tengok setting kejap. Sebab tadi ada kata sistem berat. Okey. Tapi sekarang kita kata sistem blur lah. Kejap cikgu tengok. Okey lah, stabil lah. Okey, tapi kalau tak boleh cikgu pakai. Okey, Eddie boleh baca. Lebih besar daripada 2.14. Okey, dapat je. Okey, jawapan? Sorry. 0.98382. 9832. Okey. 382 je. Sorry, 98 382. 382. Yang macam ni. 98382. Ya je. Okey. Husna? 0.9991. Okey. Khairul? 0.54776. Ama? 0.10565. Okay, so ini yang kita belajar pada hari Selasa. Okay. Sama ada kita pakai P dan R lah. Di sini cikgu tak bagi contoh yang di antara pujian sebab nanti tak sempat cikgu nak terangkan semua. Okay, so sekarang kita cuba tengok soalan yang berlainan. Okay, maksudnya sekarang apa yang kita akan belajar hari ini ialah macam ini. Okay, macam ini. Cikgu tak bagi nilai ini. Cikgu tak bagi nilai ini. Apa-apa huruf cikgu boleh letak lah ya. Okay, cikgu tak bagi nilai ini. Tapi cikgu bagi kepalang kalian kepada kamu. Okay, cikgu bagi kepalang kalian kepada kamu. Lepas tu cikgu tanya awak, apakah nilai M tersebut? Okay. Ini apa yang kita akan nak belajar hari ini. So cuba bandingkan apa perbezaan apa yang awak belajar hari Selasa dengan hari ini. Apa yang kita belajar hari Selasa, cikgu bagi nilai ini.
tanya apa jawapan. Tapi kali ini cikgu sudah bagi jawapan kepalang kalian dan cikgu tanya apakah nilai skor tersebut. Okey, di sini cikgu akan bagi 4 contoh. Ini yang paling asas. Sebenarnya dalam exam nanti soalan boleh macam-macam bentuk tau. Soalan boleh macam-macam bentuk dan cikgu tidak mampu cover semua. So cuba faham konsep dia supaya bila soalan pusing macam mana pun awak boleh buat deh. So cikgu hanya bagi di sini 4 bentuk yang paling asas. Boleh buat 4 bentuk yang paling asas ini, maka otomatik awak boleh faham konsep ciri-ciri graf, awak boleh buat soalan yang dia pusing-pusing sikit untuk awak punya. Okay, so untuk jawab soalan ini, tak kisah awak kalkulator warna putih ke, kalkulator warna hitam ke, awak perlu tahu macam mana lakarkan graf. Okay, cikgu tahu ada di antara kamu tanpa lakar graf pun boleh dapat jawapan. Betul, cikgu tak ada masalah. Tapi bila awak salah, cikgu tidak mampu terangkan kepada awak lah. So terpulang kepada kamu sebab dalam exam memang lakaran graf itu tak ada markah. So kalau kamu kata cikgu saya tengok tahu, terpulang kepada awak lah. Cikgu bukan marah, maksudnya memang boleh. Awak tengok tahu, okeylah. Okeylah. Tapi biasanya tengok tahu untuk bentuk simple. Kalau untuk bentuk yang rumit, awak tengok memang tak tahu. So waktu itu kemahiran lakaran graf adalah penting. Okay So apa yang kita akan buat? So kita akan lukis dulu graf taburan normal, iaitu kita buatlah satu garis, kemudian kita buat bentuk loceng yang cuba tak payah risaulah cikgu, loceng itu tak simetri sangat macam mana, tak apa tak apa. Sebab kita lakaran graf saja, lagi pun tak ada markah pun. Janganlah teruk sangat, cukuplah. Janganlah teruk sangat, cukuplah. Okay, dan bila awak lukis benda ini, eloknya ialah loceng tu jangan sentuh pasi Okay, walaupun kalau awak sentuh cikgu pun tak tolak markah, tapi sebenarnya dari segi konsep adalah salah. Sebab kalau kamu tengok ciri-ciri graf taburan normal kan dia kata dia akan melanjut secara tak terhingga. So tak sepatutnya sentuh. Kalau awak sentuh, kalau ada markah untuk gambar raja, awak tak dapat markah. Sebenarnya salah konsep. Sebab cikgu ada pelajar pagi saya tengok mungkin guru tuition ke apa, dia lukis dua ini, dia lukis macam ini. Dia lukis macam ini. Mungkin sebab pakai komputer kot. Dia lukis macam ini. Sebenarnya dalam exam kalau ada markah untuk gambar raja ini, awak lukis macam ini. Sebenarnya salah konsep. Salah konsep. Dia tak boleh sentuh sebenarnya. Okay, so macam mana kita nak lakarkan graf ini? Ada 2 bahagian awak perlu tengok. Ada 2 bahagian awak perlu tengok. Okay, cikgu tulis di tepi Sorry hari ini asyik bergerak. Okay. Ada 2 benda kamu perlu tengok. Okay, so biasanya kalau normal piawai cikgu akan pakai Z cikgu tak pakai S. Okay, sini adalah nombor, sini ada nombor. Okay, 2 benda kamu nak tengok. Pertama ialah ini. Okay, apa yang kita perlu tengok ialah nilai dia. Kalau nilai dia lebih daripada 0.5, okay, kalau kamu tahu tempat itu ialah tempat kepalang kalian kita kan. Tempat kepalang kalian kita maksudnya ialah tempat luas kita. So sekarang kalau nilai itu 0.5, maksudnya kita kena lorekkan luas kita satu kawasan yang besar. Sebab tadi kita sudah tahu, kalau cikgu lorek separuh, luas ini ialah 0.5. So kalau sekarang ini 0.5, luas kawasan berlorek saya mesti lebih daripada separuh. Contohnya macam ini. Macam ini ataupun macam ini. Lebih daripada separuh. Ada 2 kemungkinan Satu kawasan lorek yang lebih daripada separuh. Alamak. Satu kawasan berlorek yang lebih daripada separuh. Okay. Kalau nilai ini kurang daripada 0.5 pula, maksudnya kita sepatutnya lorek kurang daripada dia. Kalau ini ialah 0.5, mungkin kita hanya lorek di sini saja. Lorek di sini aja. So kita akan lorekkan satu kawasan yang kecil. So ada sebenarnya secara aniah ada 2 kemungkinan lah. Satu ialah kita lorek di sini, satu kita lorek di sini. Satu kawasan lorek yang kecil. Boleh So itu yang awak perlu tengok itu yang awak perlu tengok dari segi nilai dia. Dia tak ada masalah tanda sebab tanda mesti positif sebab kepalang kalian mesti satu nilai positif dan kalau kamu tengok jawapan dia selalu ialah 0 point berapa, 0 point berapa. Itu yang tadi kalau kamu perasan tak? Bila cikgu tanya kawan kamu apa jawapan dia, sebelum kawan kamu cakap cikgu type 0 point dulu. Sebab memang
Kepalang kalian paling besar 1, paling kecil 0. So kebanyakan masa jawapan kita antara 0 point berapa, 0 point berapa. Okey, balik sini. So itu pertama awak akan tengok. Dari nilai ni, okey, dari jawapan kepalang kalian ini, kita tengok nilai dia. Lebih daripada 0.5, cikgu lorek satu kawasan besar. Kurang daripada 0.5, cikgu lorek satu kawasan kecil. Ideanya datang sebab luas luas ini jumlah 1. Separuh ialah 0.5. Okey, Okey, kedua yang awak perlu tengok ialah simbol ini. Lepek besar ataupun lepek kecil. Dan macam cikgu katalah, untuk taburan normal kita tak kisah. Lepek besar sama dengan, teknik dia sama dengan lepek besar. Begitu juga lepek kecil ataupun sama dengan. Okay. So apa yang kita perlu tengok simbol ini ialah, kalau kamu tengok kita ada satu gambar raja graf taburan normal. Katakan inilah garis dia. Cikgu katakan cikgu letak nombor ini sebagai 2. So apa yang awak tahu tentang nombor-nombor di sini? Apa yang awak tahu tentang nombor-nombor di sini? Azira? Kalau tempat ini ialah 2, apa yang awak tahu tentang nombor ini? Lebih besar daripada 2. Nombor ini mesti lebih besar daripada 2 dan sebelah sini akan lebih kecil daripada 2. So kita nampak sebab konsep ini sebab konsep ini, maka bila awak nampak simbol lebih besar, awak akan lorek di sebelah kanan. Okey, awak akan lorek di sebelah kanan. Kalau awak nampak simbol lebih kecil, awak akan lorek di sebelah kiri. Boleh? So untuk lukis gambar raja, untuk lakarkan gambar raja bagi taburan normal piawai, bagi taburan normal ataupun taburan normal, okay, 2 bahagian awak tengoklah Satu nilai ini. Okay, awak mungkin catat di mana-mana sebab nanti cikgu susah nak grow balik sini Okay. Lebih besar 0.5 kita lorek kawasan besar. Kecil 0.5 kita lorek kawasan kecil. Okay. Okay, kalau ini kita tengok simbol, kita tak tengok nilai ini. So nilai ini kita tak tahu, kita nak cari pun. Okay, sebab tujuannya kita nak cari nilai ini sebenarnya. Kita memang tak tahu nilai ini. Okay. So, kita akan tengok simbol ini. Kalau lebih besar, kita pilih sebelah kanan. Kalau lebih kecil, kita pilih sebelah kiri. So, kalau kamu faham kenapa cikgu macam ini, mungkin awak tak payah catat nota ini pun tak apa. Okay, kalau awak faham kenapa cikgu cakap macam ini Okay, sekarang kita balik kepada soalan. Okay, cikgu cuba masih nampak nota Okay, cikgu bawa turun kejap. Cikgu bawa turun sikit supaya masih nampak. Okey. Satu contoh yang masih nampak. Nanti tak sempat nampak sudah. Okey, so kita akan tengoklah. Mana pergi? Okey, so kita akan mula dengan ini Kita tengok nombor ini, kemudian kita tengok simbol ini. Kita tengok nombor ini dan simbol ini untuk tentukan macam mana nak lorekkan graf taburan normal ini Syamimi. So kalau cikgu nampak 0.10565, luas kawasan lorek nanti besar ke kecil? Kalau cikgu nampak nombor ini. Kecil. Kecil sebab dia kurang daripada 0.1. Okay, lepas tu cikgu nampak simbol ini lebih kecil. So cikgu akan lorek di sebelah kiri ke sebelah kanan? Kiri. Okay, so sekarang awak kena buat keputusan lah. Di mana tempatnya saya nak letak satu garis pada graf taburan normal saya. Okey, kejap. Pada graf taburan normal saya supaya okay. Enlarge bahagian ini untuk kamu. Kejap. Okey. Di mana saya nak letak garis ini supaya bila saya lorek di sebelah kiri garis ini, saya dapat satu kawasan lorek yang kecil. Okey, biasanya 2 tempat awak fikir. Tempat pertama, tempat kedua. So, mana satu? Tempat pertama. Okey, tempat kita cuba. Okey, kalau kamu tak pasti, tak payahlah duduk situ 5 minit di situ fikir. Tempat satu ke tempat 2? Tempat satu ke tempat 2? Letak dulu, lorek tengok. Tak jadi, mesti tempat kedua. 2 kemungkinan saja. Okey, 2 kemungkinan saja. Okey, kawan kamu kata tempat satu. Kita tengok betul tak? Okey, so cikgu lorek di sebelah kiri. Cikgu lorek di sebelah kiri, sorry lah. Okay, lorek di sebelah kiri dan cikgu dapat satu kawasan kecil.
So betul tak cadangan awak? Betul. Betul tak? Bila awak lorek kiri ni, awak dapat satu kawasan yang kecil. Betul. Betul. So maksudnya cadangan tadi sudah betul lah. Okay. So lepas itu kalau awak nak masukkan nilai, kawasan lorek inilah merupakan 0.10565. Nilai M, nilai sini. Ini gambar raja dia. Okey, macam mana nak baca gambar raja ini nanti saya baru terangkan ya. Sebab kalkulator putih dengan hitam cara dia berbeza. Okey, kita pergi kepada soalan ini. Okey, Nabila. Ya. Nabila. Okey, so kalau kamu tengok 0.54776. Kawasan lorek kita besar ke kecil? Besar. Okey, besar. Okey, kalau nampak lebih besar ataupun sama dengan, kita lorek sebelah kiri ke sebelah kanan? Kanan. Okey, sebelah kanan. Okey, sekejap. Tempat 1 ke tempat 2 sepatutnya cikgu letak supaya bila saya lorek kanan, dia nampak besar. Tempat 1, di sini ya cursor cikgu. Tempat 2, sekarang garis dengan letaknya. Mana 1? Supaya bila saya lorek kanan, saya dapat satu luas kawasan yang besar. Satu kecil yang mana? Okey. Mungkin cikgu pakai garis warna lain nak kejap. Garis biru ke garis oranye? Supaya bila saya lorek kanan, dia nampak besar. Biru. Biru. Okey, kita tengok kejap. So, kawan kamu cadangkan garis biru. So, kita cubalah ya. Kalau saya lorek kanan, saya lorek kanan. Baik. Kejap. Okey. Kalau saya lorek kanan, sebelah kanan garis itulah saya dapat satu kawasan yang besar. So cadangan awak betul ke salah? Betul So lepas tu kamu kena fahamlah ya. Inilah maksudnya Inilah maksudnya 0.54776 iaitu luas di bawah graf. Kamu tak payah risau pula cikgu, 0.54776 ini sangat dekat kepada 0.5. Adakah saya punya luas kawasan ini terlalu besar? Tak apa sebab ini lakaran graf. Ini lakaran graf. So yang dimasukkan M ialah sinilah. Boleh? Okey. Atas. Mana pergi? Apa dia? Kejap. Sebab crow besar sikit. Apa jadi ya? Kejap. Dia ubah. Tak apalah. Kejap. Ya, tunggu kejap. Kejap. Saya boleh enlarge sudah. Okey, sini. Okey, kita tengok soalan ini. Okey, kita tengok soalan ini. Okey, kali ini cikgu minta pula Wadina. So, kalau tengok 0.98382, cikgu akan dapat kawasan besar ke kawasan kecil? Besar. Okey, cikgu dapat kawasan besar. Okey, cikgu lorek kiri ke kanan? Kanan. Okey, kanan. So, mana satu yang betul?
garis biru ke garis oranye. Supaya bila cikgu lorek sebelah kanan, saya tapak satu kawasan yang besar. Garis biru. Okey, garis biru. Okey, bila saya lorek, bila saya lorek, saya tapak satu kawasan yang besar. Kejap, cikgu tengok satu benda kejap. Jawapan pertama ini tekan semula. Eddie, tadi you pakai A ke you pakai P? Ya je. Jawapan pertama ini. Oh, Tadi awak pakai P ke pakai A? Ini sepatutnya pakai A kan? Ya teacher. Ini jawapan ke? Dapat lain je. Tu nak cikgu kata jawapan ni tak logik. Apa jawapan dia? Kosong boy? 0.01618. 01 6 tu saya tak sempat. 618. Okey, kita kena buat balik lah. Tapi saya rasa kenapa kita dapat gambar raja yang sama. So tadi siapa kita kena buat balik? Ya. Tadi yang saya buat Madinah Siapa yang cikgu panggil tu? Madinah. Buat balik. Okey, buat balik. So kalau 0.01618 kawasan kita Kecil. besar ke kecil? Okey, so kita terpaksa tapak satu kawasan yang kecil. Okay, kita akan tapak satu kawasan yang kecil. So garis kita masih sesuai lagi ke? Kena garis satu lagi? Tak, garis satu lagi. Kita kena letak sini sudah. Kita letak sini sudah sebab kita kena lorek sebelah kanan dan nampak besar. Lorek sebelah kanan dan nampak besar. Tak terfikir Eddie salah tekan ni. Okey, tak apa. Okey, so kita lorek sebelah kanan, kita tapak satu kawasan satu kawasan yang kecil. Lorek kanan tapak satu kawasan yang kecil. So yang dimasukkan sebagai 0.01618 di sini. Okey, dan inilah tempat M kita. Boleh ya? Okey, kita tengok contoh yang kedua ini. Contoh yang kedua ini Alisa, so 0.9991, kita akan tapak kawasan besar ke kawasan kecil? Besar. Okey, besar. Lorek kiri ke kanan? Kiri. Kiri. Okey, mana satu garis betul? Warna biru ke warna oranye? Supaya bila saya lorek sebelah kiri, saya tapak satu kawasan yang besar. Oranye. Okey, oranye yang betul di mana bila cikgu lorek sebelah kiri, bila cikgu lorek sebelah kiri, saya tapak satu kawasan yang besar. So yang dimasukkan sebagai 0.9991 tempat inilah tempat yang dipanggil sebagai M. Boleh? So kalau kamu tengok tadi cikgu bagi 4 soalan yang berbeza. Okay, cikgu kecilkan sikit. Kita tengok dari jauh saja. Kamu nampak kita tapak gambar raja yang berbeza. Mana bagi? Okay, kamu tengok kita tapak 4 gambar raja yang berbeza. Boleh Kalau kita waktu soalan tanya cari kepalang kalian, kita hanya fikirkanlah nak P ke nak A aja. Okay, nak P ke nak A aja. Ataupun apakah lower, apakah upper kita. Kita tak kisah sangat apa teknik dia. Maksud saya tak kisahlah dia nombor itu 2.14 ke 3.12, langkah kita adalah sama.
Tapi bila soalan jenis ini, awak kena combine dua lah. Combine dua untuk tahu kawasan berlori. Itu pun kalau soalan saya lebih besar. Soalan saya tak ada 2 nombor. Kalau soalan saya ada 2 nombor itu, awak kena fikir lagi lah. Okay? Senang saja awak ingat. Kalau nombor itu kecil, maksudnya nilai kepalang kalian itu kecil, maksudnya kawasan lorek kita kecil. Okay? So, bila kita dapat 4 jawapan ini, okay, sekarang siapa yang kalkulator warna putih, rehat kejap. Okay? Kalkulator warna putih, rehat kejap. Mungkin awak boleh ambil masa awak pergi buat soalan 3 dan 4. Sediakan gambar raja duluan. Nanti cikgu panggil awak, baru awak dengar lagi ya. Okay, boleh ya, kalkulator putih agak lama sikit, mungkin 10 hingga 15 minit. So, awak pergi buat soalan 3, 4 lah, jangan leave pula Okay, kalkulator hitam. Okay ya. So, untuk kalkulator warna hitam, bila kamu siap lukis ini, kalkulator warna hitam tidak mampu selesaikan ya. So, nak tak nak, kita kena gunakan sifir ini. Sifir ini ada pada modul kamu muka surat 16. Waktu exam, cikgu akan pekarkan sifir ini kepada kamu. Memang dia akan letak dalam kertas soalan kamu. So, tak payah risau pula, cikgu saya kalkulator warna hitam nak pakai sifir. Sifir kena bawa masuk exam tak? Tak payah risau benda itu. Benda ini memang akan dipekarkan. Benda ini akan dipekarkan. So, sebab cikgu nanti tak boleh go up, go down banyak kali. So, pastikan awak buka modul awak muka surat 16 duluan. Supaya awak tak pening. Cikgu grow up, grow down, nanti awak pening terus. Okay? Okay, apa yang cikgu nak kamu buat, ialah cuba tengok gambar raja di bawah sifir itu. Itu pada muka surat 16. Okay ya? Okay ya? Okay, cari orang yang kalkulator warna hitam. Nuha? Nuha? Ya. Sudah jumpa gambar raja ini? Dah. Okay ya? Okay, sekarang cikgu nak tanya kamu. Okay, kejap, cikgu enlarge sikit. Kejap. Okay. Cuba tengok 4 gambar raja yang kita buat tadi. Yang mana satu sama dengan gambar raja dalam muka surat 16? 1, 2, 3, 4. Dari atas 1, 2, 3, 4. Mana satu sama dengan sifir punya? 1. 1. Maka ini maksudnya gambar raja 1 ini kita boleh terus baca daripada sifir dan dapat jawapan. Gambar raja 2, 3, 4 tak boleh. Kena buat sesuatu benda dulu. Boleh? Okey. So kita tengok gambar raja pertama. Gambar raja pertama. Okay, cukup enlarge. Okey. So apa yang awak perlu buat? Okey. Nuha sama ikut cikgu lagi ya. Yang lain tu pun buatlah ya. Okey. Awak ambil sifir awak. Okey, sifir awak ada benda macam ini kan? Okey. Di kawasan ini ada banyak nombor-nombor perpuluhan. 0 point lebih, 0 point lebih yang kecil-kecil itu kan? Okey, cuba cari nombor ini. Cuba cari nombor ini 0.01618. Cuba tak? Di dalam ini cari nombor ini. 0.01618. Jumpa tak? Okey, cikgu tengok dalam itu 0.0 ada 5 tempat perpuluhan. Jumpa tak? 0.0106. Okey, di kawasan itu kalau cikgu tengok dia tak ada sampai 5 tempat perpuluhan. So cuba kita buat 4 tempat perpuluhan. So 0.0162. Cuba cari nombor ini, jumpa tak? Jumpa? Nuha? Sorry ya, cikgu scroll down kejap. Cikgu kena catat nombor, nanti tak ingat. 0.0162. Kamu cari ya. Jumpa? Okey, cari ya. Okey, cikgu kena scroll sekali pertama untuk kamu. Okey. So, awak jumpa dia di mana? Apa nombor? Tak ingat. 0.0162. 0.01 ini. Okey, awak jumpa ini. Betul? Okey. So, bila awak jumpa nombor ini, okey, cara kita nak baca jawapannya. So, mula-mula kita jalan ke tepi. So, awak nampak 2.1. Okey. Lepas tu awak jalan ke atas. Jalan ke atas, tengok header dia. Awak nampak 4.
Boleh? Okay, cikgu kecilkan So cara kita baca jawapan, ini tepi kita 2.1, atas kita 4. So jawapan kita 2.14. Boleh faham? 2.14. So jawapan kita, so bila soalan tanya apakah nilai M awak? M awak ialah 2.14. So kalau kamu tengok ini jawapan dia. Okay? Lihat. So ini yang paling senang ini yang paling senang. Di mana sebab gambar raja dia serupa macam sifir punya. So kita boleh terus dapat jawapan dia. Okay Sekarang cikgu grow lagi. Sorry hari ini memang itulah keadaan dia. Okay, cikgu grow lagi. Okay, cikgu nak awak cuba tengok gambar raja pertama dengan gambar raja ketiga. Gambar raja 1 dengan gambar raja 3. Apa yang awak boleh cakap tentang dia? Khairul, apa yang awak boleh cakap tentang dia? Gambar raja 1 dengan gambar raja 3. Bukan gambar raja 1 dengan 3. Sorry, gambar raja 1 dengan 2. Sorry. Gambar raja 1 dengan 2. 1 dengan 2. Apa yang awak boleh cakap tentang dia? Cuba tengok kawasan berloret dia. Gambar raja 1 dengan 2. Khairul? Ya. Mustaqim? Gambar raja 1 dengan 2. Apa yang awak boleh cakap tentang dia? Kawasan loret dia lain. Dia kan terbalik kan? Yang putih jadi biru, yang biru jadi putih. Tapi cikgu nak tanya awak tahu tak kawasan putih dengan kawasan biru itu, apa yang awak tahu tentang luas mereka? Kawasan putih dengan kawasan biru ini. Oh, yang jumlah dia kena berapa? 1. Okay, sebab itu ialah jumlah kepalang kalian. So kita gunakan konsep ini, okay, sebab dalam sifir dia sebenarnya tidak mampu baca kawasan biru yang besar ini. Yang dia boleh baca hanya kawasan ini sahaja. Okay, dia hanya boleh baca kawasan ini saja. So kita gunakan konsep lah, jumlah dia mesti 1. So kalau kawasan biru ialah 0.9991, apakah luas kawasan berloret hitam ini? 1 tolak 0.9991. Okey, kira. Apakah? Kosong poin kosong kosong 0.00009. Okey, itulah kita tulis. Okey. So, maksudnya sekarang bila kita nak baca sifir, kita bukan baca nilai ini. Yang kita perlu baca ialah nilai ini. 0.0009. So, tadi siapa? Saya panggil siapa? Mustaqim Okey, mesti cari nombor ni. 0.0009. Dalam sifir awak. Samalah juga kawasan ini kita nak cari kawasan bulat besar ini kamu cari. 0.0009. Banyak kosong ni. 3 kali 0. Jumpa tak? Sorry, cikgu rasa cikgu bagi nombor terlalu oh ya. Cikgu tukar nombor sikit sebab sifir tak mampu baca begitu besar. Husna, tolong cikgu kecilkan nombor sikit. Kalau 3.02 berapa nombor ini?
Mungkin cikgu kecil lagi. Kalau 2.02. Kejap, sorry Karul. Berapa nombor ini? Ustaz, kalau 2.02? 0.9783. 83. So, cikgu ubah sikit dia sebab nombor ini bukan tak boleh buat. Masalah kita punya CV tak sampai situ. So, cikgu tukar aja sebab itu masih kawasan besar. Kejap, Karul kejap. Kalau Mustaqim kan, Mustaqim kejap. Cikgu ubah nilai kejap. ID sama aja, so cikgu tak ulang. So, maksudnya sini ialah 0.9783. 0.9783. Kira kejap. Mustaqim? 0.0217. 0.0217. Okey, nah sekarang cari ini. Boleh jumpa aku? 0.0217. Tadi nilai itu terlalu kecil. 02. Jumpa tak? Jumpa. Jumpa. Okey, apa kiri dia? Apa nombor ini? 2.0. 2.0. Apakah atas dia? 2. 2. So, apa jawapan kamu? 2.2. 2.02. 2.02. So, kita akan sebut M kita ialah 2.02. Dapatlah jawapan ini. Okay. Tadi tak boleh sebab kalau kamu tengok CV kita boleh baca sampai 3.0 lebih je. Cikgu tadi terbagi 3.1 lebih CV tak mampu baca, tak muat. Tak muat. Sebab dulu CV normal ini sebenarnya ada 2 muka surat tau. Tapi sebab sekarang punya CV ini memang letak dalam kertas soalan, so dia bagi 1 muka surat saja. So dia pun anggapan ia boleh faham muka surat pertama, ia boleh faham muka surat kedua. So itu sebenarnya dia bagi 1 muka surat. So dia terpaksa kontrol dia punya soalan lah. Macam tadilah kalau cikgu keluar nombor terlalu besar, nanti tak dapat jawapan. Tak apa. Okay, so itulah jawapan dia. Okay, sekarang kita tengok yang kena kecil balik. Okay, sekarang cikgu nak kamu tengok graf pertama dengan graf keempat. Graf pertama dengan graf keempat. Apa yang awak tahu tentang 2 graf ini? Nazrah? Graf pertama dengan graf keempat. Sini, sorry. Graf pertama dengan graf keempat. Tengah-tengah itu ialah pasti simetri. Tips cikgu bagi awak. So, apa yang awak tahu? Tengah-tengah ini ialah pasti simetri. Apa yang awak boleh rasa gambar raja 1 dengan gambar raja 4 ini? Nazrah? Satu dengan 4. Kenapa cikgu selalu compare dengan 1? Sebab gambar raja 1 itu yang sama dengan CV kita. So maksudnya sebenarnya pandingan awak ialah cuba bandingkan apa yang awak tapak ini dengan apa yang awak nampak di bawah CV ini. So apa yang awak rasa? Apa hubungan mereka? Tadi macam kawasan Belorek, dia tukar tempat kan, kawasan putih jadi kawasan Belorek, kawasan Belorek jadi kawasan putih. So kita tapak idea pula yang kita pergi buat satu tolak untuk tapak kawasan ini. Bagaimana pula dengan ini? Dapat Nazrah? Siapa nampak? Biasanya lelaki yang lebih senang nampak. Yusma Imran yang nampak tak? Saya nampak 0.156 je. Tetap, apa yang awak boleh rasa tentang gambar raja pertama dengan gambar raja keempat ini? Apa hubungan kawasan Belorek 2 ini? Pattern dia saja. Nilai sebenarnya tak sama lah, pattern dia. Dia lorek dia kecil. Lorek dia kecil. Okey, lepas tu ada lagi? Tips cikgu bagi kamu, tempat ini ialah pasti simetri. Tempat ini ialah pasti simetri. Cuba kaitkan dengan transformation. Pantulan. Dia apa dia?
Okey, tak apa. Apa yang cikgu nak cakap di sini ialah kalau kamu tengok ini seolah-olahnya kalau saya buat pantoran pada pasi simetri, saya akan faham tak? Kawasan biru ini kalau cikgu pantulkan pada pasi simetri, dia akan jatuh kepada tempat kawasan loret merah ini. Dan kawasan loret merah ini serupa macam sifir punya. Okey, negatif awal pun ada masuk dia lah, nanti baru cikgu terangkan. Boleh? Okay. Kalau kamu tengok tempat tengah-tengah ini ialah pasi simetri. Tengah-tengah ini ialah pasi simetris. Memang sifat taburan normal kan. So kalau saya buat pantoran pada pasi ini, kawasan ini akan pergi ke sebelah sini kan. So dia akan jadi loret di kawasan ini. So sekarang soalan saya ialah berapakah luas kawasan merah ini? Berapakah luas kawasan merah ini? Yusma sambung boleh? Dia pantul. Sama lah 0.10565. Boleh? Luas tak ada negatif ya. So pantul sana kita akan dapat, sebab maksudnya kawasan ini sebenarnya serupa dengan kawasan ini. Hanya satu di sebelah sini, satu di sebelah sana. Okay? So maksudnya sekarang bila saya baca sifir, saya akan baca nombor ini. Cikgu akan baca nombor ini dalam sifir saya. Okay? Okay, Yusman cuba baca. Jumpa tak? 0.10565. Okey, tempat itu kita hanya boleh baca 4 tempat perpuluhan. So cuba awak baca 0.105. Kalau saya pun tadi pundan macam mana tak apalah, ikut ini sajalah kalau ikut ini saya pundakan sepatutnya ialah 0.1057. Jumpa tak 0.1057? Teacher, saya jumpa 56 je. Okey. Itu yang cikgu nak ajar kamu Okey, di sini awak jumpa 0.105610. Mana dia? 1.2 kejap. 1.2. Okey, kamu jumpa ini. Tapi kalau nilai saya ialah 0.1057, maksudnya awak tak jumpa bulat-bulat sama punya kan? Okey, so apa yang awak perlu buat okey, kalau kamu cuba tengok nombor sini dia punya atas sini tulis tolak. Maksudnya awak boleh ambil nombor ini iaitu 0.1075, awak tolak sesuatu nombor. Tengok boleh tak dapat 0.1057. Kita kena tolak berapa baru boleh dapat? Tak, tolak 8. Betul. Tak. Kalau saya tolak ini, saya dapat 0.1057, betul? Betul? Yusma betul? 0.1075 tolak 0.0008, boleh tak saya dapat 0.1057? Boleh? Boleh. Boleh, okey. So maksudnya sekarang, okey, nombor yang kita nak ini di antara mereka. Okey, di antara mereka. Tapi sebab di atas ini cikgu tulis tolak. Maksudnya yang ini cikgu tak boleh buat apa-apa lah. Sebab kalau saya lagi tolak, saya dapat nombor lagi jauh daripada 0.1057. So ini cikgu tak kacau. Cikgu pergi kacau ini. Okey. So cikgu dapati 0.1075. Kalau saya tolak dengan 8, saya boleh dapat nombor sebiji sebulat sama dengan ini. So awak tengok di sebelah sini, sebaris dengan dia. Cuba, boleh tak kamu jumpa 8? Boleh jumpa 8? Sebaris dengan dia. Tak jumpa kan? Kita jumpa ini. Kita nak 8. Kita nak 8. Tapi ada di sini 7 dan 9. Okey, bila keadaan macam ini, maksudnya kita sudah tak ada pilihan sebab kolom kita sudah tak ada sebelah lah. So maksimum kita boleh baca sampai sini. So kalau saya nak dapat 0.1057, 0.1057, cikgu akan ambil nombor ini. Lepas tu cikgu sepatutnya tolak 8. Tapi sini tak ada 8. So antara 7 dan 9, siapa lebih dekat dengan 8, Yusma? Siapa lebih dekat dengan 8? Awak rasa? 7. Sama je sebenarnya kan. Beza dia semua satu. So sesuka hati awak.
Awak boleh pilih 7, awak boleh pilih 9. Okey. Katakan awak pilih 9 awak pilih 7 Sebenarnya untuk soalan ni awak pilih 7 pun cikgu terima, awak pilih 9 cikgu pun terima sebab memang tak ada pilihan. Memang tak ada pilihan. So akhirnya maksudnya nombor saya akan baca ialah nombor ini dan nombor ini. Okey. So macam mana kita nak tulis jawapan? So cuba ambil nombor ini, baca tepi. Apa nombor dia? Cikgu susah nak gerak. Cikgu gerakkan skrin kejap. Alamak. Kamu cuba, okey. So kita pergi tepi. Kita nampak nombor ini 1.2. Boleh? Lepas tu yang ini pergi ke atas, apa yang awak nampak? Isma, apa yang awak nampak? Apa header dia? 4. 4. Okey, 7 ini kalau awak pergi ke atas, apa yang awak nampak? Sebab cikgu tak nak grow saya punya screen. Saya juga. 4 juga kan? So maksudnya cara awak tulis jawapan 1.244. Boleh? Sambung nombor ini aja. 1.244. Boleh ya? Itu cara kita tulis jawapan So mana dia? Tadi kita buat soalan mana? Kita tadi buat soalan mana? Apa ini? So kita dapat jawapan 1.244. Tapi kalau kamu tengok kali ini 1.244 di sini. Yang kita nak ialah tempat ini. So kamu kena fikirkan kalau saya pantau balik. Dan awak tahu ini ialah taburan nombor, sini ialah kosong. So kalau saya pantau balik, apakah nilai M saya? Negatif. Kita pemula negatif. Baca CV memang tak akan keluar negatif itu. So, awak kena fikirkan awak pantau balik. Alamak, pukul 9 sudah. Kamu lepas ni waktu apa? Kamu lepas ni PJ suruh cikgu PJ tunggu cikgu kejap lah Okay, cikgu sampai habiskan ini dulu. Okay, so siapa-siapa mesej cikgu PJ kalau dia ada Google Meet apa ke, suruh dia tunggu kejap. Kalau WhatsApp awak nanti bacalah. Okay, cikgu habiskan dia. Okay, kita tengok graf ini. So, graf ini, cikgu kena, cikgu kecilkan sikit. Okay. So, untuk jawab graf ini, apa yang saya perlu buat ialah saya kena gabungkan teknik atas ini dan teknik bawah ini. Teknik atas ini dan teknik bawah ini. Okay, apa maksudnya? Okay, cikgu enlarge balik. Sorry lah ya, hari ini memang keadaan macam ini. Itulah kalau di sekolah, whiteboard senang sikit. Kejap. Okay. Kita tengok balik ini So kita gunakan dua konsep tadi siapa teman saya? Sasha? Okay. Saya. So, kalau kawasan biru ini ialah 0.54776, berapa kawasan ini? Apa hubungan kawasan putih dengan kawasan biru? Apa hubungan kawasan putih dengan kawasan biru ini? Tambah dapat 1. Tambah dapat 1. So kalau sini 0.54776 kawasan ini? Macam nak kira? Jangan terus kira, cakap dulu macam nak kira. Jumlah dia ialah 1. So kalau biru 0.45 224. 224. Mana dapat? Okay, kita buat satu tolak. You buat sheet calculate pun boleh. Okay, siapa kalau buat, ambil S tambah 0.54776 sama dengan 1, maka awak dapat, gunakan sheet calculate dapat dia pun boleh. Ataupun kalau awak boleh buat manual, satu tolak dia. Tak kisahlah, janji awak tahu itu tempat dia.
Okay, itu nilai dia. Okay, lepas itu kita gunakan konsep tadi pantulan. Okay, kita pantul ke sebelah sini. So, apa yang awak tahu tentang kawasan berlorek warna biru ini? Sambung. Apa yang awak tahu tentang kawasan berlorek warna biru ini? Dia sebenarnya ialah kawasan putih itu kita pantul ke sebelah sana. Halo. Sambung. Apa hubungan dia? Luas dia dia sama. Luas dia sama. So kita tahu dia ialah 0.45224. So sekarang awak ambil kalkulator, jangan ambil kalkulator, ambil sifir baca ini. Cari nombor ini. 0.45224. 0.4522. Okey, atas itu 4 tempat perpuluhan saja. So cikgu round off dulu 0.4522. Okey, cari 0.4522. Jumpa? Okey. So apa nombor tepi dia? 0.1. 0.1. 1. Okey. Nombor atas dia? 2. So apa jawapan awak? Macam mana tulis jawapan keluar? Macam mana nak tulis jawapan keluar? Maksud saya, daripada CV ini, apakah nilai bacaan yang awak boleh dapat? Tapi 0.1, atas 2. So jawapan saya ialah? 0.12. Macam itu sajalah. Kita sambung nombor-nombor yang kita baca itu saja. 0.12. Tapi sekali lagi kalau kamu tengok itu bukan tempat yang kita nak. Kita nak sebelah sini. So pantul balik. Ini tempat kosong. Kalau saya pantul balik, apakah nilai M awak? Kita pantul balik. Kalau sini ialah 0.12, kalau pergi sini, pergi M? Negatif 0.12. Negatif 0.12. Okay. Hari ini punya memang cikgu faham dia pening sikit. Nanti bila cikgu bagi PDF ini, awak duduk situ termenung betul-betul, awak cuba faham semula. Okay. So tadi cikgu lupa cek jawapan ya. So kalau kamu tengok ini negatif 0.12, ini memang jawapan dia, negatif 0.12. Tadi satu lagi yang tak semak ini kan, 2.02, ini sudah, bawah ini, negatif 1.244. Ini mungkin awak dapat negatif 1.25 lah sebab masalah tadi kita ada round off sikit. Tapi mesti nilai sangat dekat. So apa yang cikgu nak cakap di sini ialah, katakan awak sudah ambil CV dan awak sudah dapat jawapan dia. Kadang-kadang kamu punya masalah lah, cikgu nak bubuh negatif, kata nak bubuh negatif, pening lah. So kalau itulah masalah awak, cikgu ajar kamu satu cara awak semak jawapan. Tak payah tengok graf ini, awak kata jawapan awak ialah 2.14. So cuba tekan kalkulator. Bila saya punya ini lebih daripada 2.14, boleh tak saya dapat nilai ini? Kalau saya boleh dapat nilai ini, maksudnya apa yang saya buat adalah betul. Itu cara semak dengan cepat. Kita gunakan kalkulator untuk semak jawapan kita betul ke salah. Contohnya soalan 2 ini, jawapan awak 2.02. Soalan kita ialah PZ kurang daripada M. So kurang daripada 2.02. So awak tekan kalkulator. Boleh tak saya dapat 0.9783? Kadang-kadang awak tak dapat betul-betul sama sebab benda ini mungkin melibatkan wrong off. Khasnya bila awak baca CV awak tak dapat nilai tepat punya. So mungkin nilai ini akan beza sikit. Awak dapat 9783 tapi bila tekan kalkulator mungkin 9782 lebih, okey lah. Biasanya okey. Biasanya okey. Tapi kalau jauh berbeza itu maksudnya something wrong lah. Awak kena carilah apa kesalahan kamu. Apa kesalahan kamu. Boleh? So itu untuk, cikgu hanya bagi 4 yang paling asas tau. Nanti dalam latihan saya soalan 3 dan 4, cikgu sebenarnya ada bagi yang lebih. Cikgu ada bagi bentuk yang lebih, cikgu tidak terangkan kepada kamu tapi cikgu nak awak cubalah gunakan konsep yang awak sudah belajar itu cukup buat. Tak jadi hari Jumaat saya akan terangkan. Boleh ya? So untuk kalkulator warna hitam, kalau saya tak pernah panggil nama awak takut kehadiran perlu ambil, awak boleh tulis hi baru leave. Kalkulator warna putih.
Aizuddin ada? Aizuddin? Husna, you pun leave sebab you punya kalkulator pun tak boleh ya. Okey, Aizuddin? Tak ada. Aizat sudah masuk, Aizat? Ada teacher. Okey, Aizat, you sekarang dengar. Aizat, Putih, siapa lagi ya? Shasha, Shasha cikgu tadi panggil awak sorry. Okey, Shasha? Shasha ada? Ada. Okey, Wadina? Wadina? Ada. Okey, kita tiga, kamu tiga aja. Okey, kita cuba buat. Kita pun lepek senang sikit. Okey, kita lepek senang sikit. Okey, bila kita gunakan kecak. Okey, alamak tadi lupa salin soalan. Apa yang saya kena buat Lupa salin soalan kecak. Ya, tak apalah, salin sinilah. Okay, kita tengok kita punya balik ke bawah. So, kita tak gunakan sifir kita tak gunakan sifir sebab tak perlu sifir pun kita boleh buat Okay. So kita mula dengan yang pertama. Tadi lupa copy dulu. Okey lepas tu cari nilai M lah, cikgu malas nak tulis semula, cikgu pada nombor ini aja. Okay. So apa yang kita perlu buat, mula-mula kita masih buat kerja sama macam kawan. Okay, kita akan lakarkan graf ini. Okay, kita akan lakarkan graf ini. Okay, so kamu ada 3 orang, seorang buat satu lah seorang buat satu dengan kadar cepat sebab tadi kita sebenarnya sudah buat kerja ini. Okay. So, Aizat kawasan besar ke kecil? Aizat kena cepat. Kecil. Yang besar. Kecil kan? Daripada 0.5. Kurang daripada 0.5 kawasan kecil. Kemudian lorek kiri ke kanan? Kanan. So tempat mana saya nak letak garis, tempat pertama ke tempat kedua supaya saya lorek sebelah kanan tapak kawasan kecil. Kawasan pertama. Okay, kawasan pertama. Kalau saya letak di kawasan pertama, saya lorek kanan, saya tak dapat kawasan kecil, saya dapat kawasan besar. Kawasan kedua. Sepatutnya kawasan kedua. Sepatutnya kawasan kedua, cikgu lorek, baru saya tapak kawasan yang kecil. Boleh? Okey. Tak biarkanlah. Okey. Shasha? Okey ya, Shasha? Okey. Ya. Kawasan 1 ke kawasan 2? Di mana nanti kita tengok ni, besar ke kecil? 0.9. Besar. Okey, besar. Kiri ke kanan? Kiri. Kiri. So, garis saya letak di tempat 1 ke tempat 2? Lorek kiri tempat besar. 2. Okey, di tempat 2 supaya bila saya lorek kiri, saya tapak kawasan besar. Kalau kamu tengok gambar raja ini sebenarnya sama dengan tadi kawan kamu buat punya. Ini cikgu cepat, cikgu tak tukar warna lah. Okey, Wadina, untuk soalan ini. Okey, kawasan besar ke kecil? Besar. Besar. Kiri ke kanan? Kanan. Kanan. 1 ke 2? 1. Okey, 1 bila saya lorek kanan, saya tapak kawasan besar. Okey, Wadina sambung lagi satu lah sebab awak kamu 3 orang aja. Okey, kawasan besar ke kecil? Kecil. Kecil. Kiri ke kanan? Kiri. Kiri. Okey. So, kawasan 1 ke 2? 1. Okey, lorek kiri tapak kecil. Okey cikgu lupa masukkan kepalang kanan. So inilah 0.10565. Ini tempat M. Cikgu masukkan nilai. Ini 0.54776. Inilah M. Okey, inilah 0.9783. Inilah M. Okey, sudah. Cikgu kecilkan balik. Okey. So cara kita tekan So sekarang ambil kalkulator kamu.
So sama juga tolong masuk ke dalam distribution dulu, mod 7 dulu. Sudah? Bukan ini. Cikgu salah. Ini sepatu padan. Sudah? Sekarang bila awak silap saya surat ni. Okey. Kali ini bila awak nampak benda ini, awak bukan pilih 2, awak pilih 3. Awak pilih inverse normal. Boleh? So bila awak tekan inverse normal, dia bagi awak 3 ini. Dapat ikut 3 orang? Dapat. So, kalau kamu tengok ini sisi yang piawai memang tak kacau lah. 1, min pun tak kacau, kosong. Yang perlu kita buat area saja. 1 nilai kita kena masukkan. Dan kamu kena ingat kalkulator kamu punya area yang dimasukkan oleh dia ialah kawasan di sebelah kiri garis kita. Kita tak ada masalah kawasan itu besar ke kawasan itu kecil. Kita hanya nak pastikan kawasan yang kita nak masukkan nanti ialah kawasan di sebelah kiri garis kita. Maksud saya, cuba kamu tengok gambar aja 1, 2, 3, 4. Yang mana satu kawasan berlorek, dia memang sudah merupakan sebelah kiri garis awak. 1, 2, 3, 4. 2 dengan 4. 2 dengan 4. Okay? Kalau kamu tengok 2 dengan 4 yang dia bagi itu memang sudah merupakan kawasan di sebelah kiri. So apa yang awak perlu buat untuk nombor 2 ini, awak hanya perlu masukkan area awak 0.9783. Area awak 0.9783. Lepas tu awak boleh dapat jawapan sudah. Dapat jawapan berapa? Bagi saya 2 tempat perpuluhan. 2.02. Begitu juga untuk soalan 4 ini. Awak masukkan area awak 0.10565. Lepas tu kalkulator terus bagi jawapan. Tadi siapa yang buat ini? Okey, Wadina, apa jawapan kamu? Negatif 1.25. So, kalau awak ada kalkulator warna putih, kita settle masalah kawasan besar ke, kita settle lah masalah nak pubur negatif ke, tak payah pubur negatif. Sebab kalkulator terus bagi kita. Okay, kalau baca sifir punya, mereka kena fikirkan lah, kamu punya tak payah. Dia akan terus bagi kita jawapan negatif tersebut. Ambil aja. Boleh ya? Okey, sekarang bagaimana pula dengan graf 1 dengan graf 3? Sebab kalkulator putih mesti nak kawasan sebelah kiri. Okay? Dia mesti nak kawasan sebelah kiri. Dia tak nak kawasan sebelah kanan. Dia mesti nak ke sini. So, kamu kena fikirkanlah apa hubungan kawasan hijau ini dengan kawasan merah ini. Okey, ini tadi siapa? Aizat. Apa hubungan mereka? Luas di bawah graf ini berapa? Jumlah luas di bawah graf ini berapa? Jumlah kepalang kalian kita berapa, Aizat? Aizat masih ada? Ini je. Okey. Jumlah luas di bawah graf ini berapa? Ataupun jumlah kepalang kalian kita berapa? Yang 0.016 boleh? Itu ialah kawasan merah. Bagaimana dengan kawasan hijau? Sebab kalkulator nak kawasan hijau. Dia nak sebelah kiri punya. Lebih besar daripada 0.2. Okey, dia memang lebih besar daripada 0.5. Tapi nilai dia berapa? Kalau awak sudah tahu merah ini ialah 0.01618. Apa yang awak tahu tentang dua kawasan ini? Jumlah luas mereka kena berapa? Jumlah kepalang kalian berapa? Nilai kepalang kalian paling besar berapa? Nilai kepalang kalian paling besar berapa, Aizat? Benda yang pasti berlaku, berapa kepalang kalian dia? Aizat, boleh? Benda yang pasti berlaku, berapakah kepalang kalian dia?
Syasha tolong. 1. 1. So kalau kawasan merah kita 0.10618, kawasan hijau ini 0.9838. mana dapat? Saya buat shift calculate. Oh, you buat shift calculate pun boleh sorry, berapa? 0.9? 9838. 38. Itu sebab awak sudah ambil 0162 tak. Memang ambil 18 ke? 18. Memang 18. Okey. So, kalau awak boleh buat satu tolak pun boleh ataupun nak buat shift calculate pun boleh. So maksudnya untuk kamu kalkulator yang warna putih itu awak masukkan nilai ini dalam sebagai area awak. So apa jawapan? Syasha? Kalau itulah area awak, apakah jawapan? 2.13 2.14. 2.14. 2.4 Okey, 1.4 okey. Okey, lepas tu mana lagi? Okey, yang ketiga yang inilah yang perlu settle So sama jugalah yang kalau ikut gambar raja kita yang dia bagi ialah sebelah merah ini kita tak nak sebab kalkulator putih akan baca sebelah hijau punya. So apa yang awak tahu tentang sebelah hijau ini? Aizat sekarang boleh? Aizat boleh? Boleh je. Boleh. Okey, berapa? Macam nak kira? 1 tolak 2. Okey, 1 tolak 0. Okey, awak tekan 0.54776. So jawapan? 0.45224. So inilah area yang nak oleh kalkulator warna putih. Okey, so apa jawapan kamu? Negatif 0.12. Negatif Negatif 0.12. 0.12. Boleh So kamu punya lebih senang kalau banding dengan sifir. Tadi kan cikgu ambil masa lama ajar mereka. Sebab mereka kena fikir pantau sana, pantau sini. Lepas tu kena fikir lagi nak pembut negatif. Kita tak payah. Yang pentingnya kita pegang itu saja. Kita nak kita nak kawasan di sebelah kiri garis. So berapa luas dia? Kita masuk dalam kalkulator, tekan, dia terus bagi jawapan. So kamu boleh semak jawapan Kamu tengok jawapan pertama kita 2.14 2.14. Jawapan kedua kita 2.02. Kalau kamu tengok ni 2.02. Jawapan ketiga negatif 0.12. Jawapan keempat negatif 1.25. Kan serupa macam tadi. Boleh So sama juga latihan untuk kamu juga soalan 3 dan 4. Okay, kamu bila buat soalan ni, gambar raja ini perlu tunjukkan gambar raja ini perlu tunjukkan walaupun tak ada markah. Walaupun tak ada markah, sebab bila awak tunjukkan di sini ada nilai-nilai penting. Dia sebenarnya bukan tengok gambar raja awak, tapi dia akan tengok nilai-nilai yang dia perlu baca itu. Nilai-nilai yang dia perlu baca itu. So untuk dapat markah kaedah awak. Dan lepas tu ini sebagai markah jawapan awak. Okey, ada apa nak tanya kamu 3 orang? Tak ada, teacher. Tak ada. Sorry hari ini